سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 98. Sebelum tu kita tengok pengajar yang lepas. Apa? 96? 97. Ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, orang siapa yang beramal soleh daripada lelaki atau wanita dan dia beriman, maka pasti kami akan hidupnya dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, dan pasti kami akan membalasnya mereka, ganjaran mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka telah lakukan. Pengajaran yang pertama, asas kebahagiaan manusia ialah beriman kepada Allah dan beramal soleh dengan ikhlas kerana Allah. Semakin manusia beriman dan ikhlas dalam beramal, semakin bahagialah manusia, baik di dunia, lebih lagi di akhirat. Yang kedua, tidak ada beza ganjaran pahala setiap amal soleh di antara wanita dan lelaki. Semuanya adalah sama. Yang membezakan ialah setakat mana keikhlasan seseorang itu beramal kerana Allah. Yang ketiga, apa yang diperolehi oleh orang beriman di dunia adalah sebahagian kecil sahaja balasan yang diberi oleh Allah kepada mereka dan ganjaran yang jauh lebih besar dan lebih kekal sedang menanti orang-orang yang beriman di akhirat.
Yang keempat, antara ciri-ciri orang beriman yang bahagia ialah rasa lazat dengan ibadatnya kepada Allah, merasa tenang apabila bersama kitab Allah, dan merasa bahagia apabila dapat melakukan kebaikan kepada orang lain. Okey, ayat 90. Oh, dah. Oh, satu ayat je. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Okey, kaitan ayat malam ni 98 dengan ayat lepas. Kalau ayat yang lepas, Allah beritahu tentang punca kehidupan bahagia manusia. Iaitu apa dia asasnya? Beriman dan beramal soleh. Maka timbul soalan, macam mana nak beriman kepada Allah dan macam mana nak beramal soleh? Macam mana? Jawapannya ayat malam ni. Ayat ni juga menjawab kepada persoalan ayat 98 kan? Ayat 89. Allah kata apa di bahagian akhir tu? Ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Jadi Allah kata kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab. Yang pertama fungsinya ialah menjelaskan. Tibyan, menjelaskan kepada setiap sesuatu. Mana Quran itu pada dasarnya merangkumi semua hukum aspek kehidupan manusia. Yang kedua, dia adalah petunjuk. Dan yang ketiga, dia setelah Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk, ia menjadi rahmat. Kepada siapa ni? Bukan semua orang. Kepada orang yang menyerah dirinya kepada Allah. Maka ayat malam ni Allah nak bagi tahu bagaimana nak dapat tu. Bagaimana nak jadikan Quran tu sebagai tibyan, sebagai hudan, sebagai rahmat dan sebagai busra. Bagaimana? Apa caranya? Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Faiza, maka apabila qara'ta, faiza qara'ta, apabila, kalau kita belajar bahasa Arab, qara'ta ni fi'il apa? Fi'il? Fi'il madhi. Bila terjemah fi'il madhi jadi apa? Maka apabila kamu telah baca. Bila kamu telah baca Al-Quran, maka mintalah berlindung kepada Allah daripada syaitan. Jadi betul tak baca auzubillah setelah baca, ataupun baca auzubillah sebelum baca Al-Quran? Jadi maksud ayat ni macam mana? Maksud ayat ni faiza qara'ta ialah faiza aratta, apabila kamu hendak membaca, bukan apabila kamu telah membaca. Apabila kamu hendak membaca. Al-Quran.
Bila kamu nak baca Al-Quran yang merupakan tibyan, rahmat, hudan, busyra, maka fasta'iz. Maka adalah engkau memohon perlindungan. Ista'iz tu fi'il apa? Fi'il amar. Kalau madinya apa? Ista'aza. Kalau madi dia ista'aza. Ista'aza ni berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asal dia ialah aza. Aza. Kalau aza apa dia? Berlindung. Berlindung. Dia telah berlindung. Kalau nak buat ayat, dia minta perlindungan. Apa perlu buat? Tambah alif sin ta. Alif sin ta dalam bahasa Arab makna dia minta. Kita dah belajar semalam kan? Kalau ghafara, ampun. Kalau minta ampun, istaghfara. Istaghfara. Kalau ta'ama, makan. Kalau minta makan, ama. Kalau dua orang minta makan, kalau dua orang minta makan kepada penduduk negeri itu, istata'ama ahla qaryah. Oh, pandai tu. Sebab kebetulan ayat tu hafal lah kan. Ataupun selalu baca. Okey, dalam masyarakat kalau nak tambah makna minta, hanya perlu tambah alif sinta. Jadi kalau a'aza dia berlindung, kalau ista'aza dia minta berlindung. Jadi kalau ista'iz fi amar kepada ista'aza, maka hendaklah kau minta ataupun memohon perlindungan. Mohon perlindungan kepada siapa? Dengan siapa? Dengan Allah ataupun kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah daripada apa? Minasyaitan, dari syaitan. Apa makna syaitan? Apa dia? Perkataan syaitan tu asalnya makna apa? Syatuna. Syatuna makna dia ba'uda, dia telah jauh. Kalau yang jauh, syaitan. Ni orang ataupun sifat. Syaitan makna yang telah jauh ataupun ba'idun. Telah jauh daripada apa? Daripada rahmat Allah. Jadi syaitan ni asalnya sifat, bukan makhluk. Sebab tu ada syaitan daripada kalangan manusia, ada syaitan daripada kalangan jin. Dalilnya minal jinnati wan nas. Tak ada ayat lain ke? Ada ayat lain kan? Kami jadikan likulli nabiyyin syayatinal ins wal jin. Kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Musuh itu daripada syayatin, syaitan-syaitan, ins, manusia, wal jin, dan jin. Okey, syaitan mana? Daripada makhluk. Di sini maksud dia jin lah. Allah tak namakan jin. Sebab apa? Allah tak kata minal jinni. Kenapa?
Sebab ada jin yang baik, ada jin Islam. Ya Allah, yang Allah suruh kita berlindung ni daripada jin yang jahat. Dinamakan dia syaitan. Dan lagi jahat ialah ar-rajim yang di apa mana dia rejam? Yang dilaknat oleh Allah. Daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah. Okey. Kita perasan tak dalam Al-Quran, bahkan dalam Islam, ibadat dalam Islam banyak kan? Ada solat, puasa, haji, sedekah, bangun malam. Tapi dalam banyak-banyak ibadat tu, hanya satu ibadat sahaja yang Allah perintah, supaya bila nak mula ibadat itu kena baca auzubillah. Apa ibadat itu? Baca Al-Quran. Kenapa bila nak baca Quran Allah perintah kena baca auzubillah? Nak makan tak perlu baca, nak solat tak perlu baca. Ada orang solat dia baca auzubillah kan? Allah tak suruh pun, Nabi pun tak suruh. Nak bangun malam tak perlu baca auzubillah. Yang wajib baca auzubillah ialah bila nak baca Al-Quran. Jadi soalannya kenapa? Tapi syaitan ni dia akan tipu daya. Semua kan bukan macam nak baca Quran je. Masa dalam kelas syaitan ada tak tipu daya syaitan? Apa dia tipu daya syaitan dalam kelas? Mengantuk. Bila start mengantuk tu? Bila mula kelas. Bila mula bangun. Bila habis kelas. Tapi tak ada ayat kan? Tak ada ayat perintah bila nak masuk kelas baca auzubillah. Tapi bila nak baca Quran ada ayat perintah khusus. Jadi soalannya menunjukkan benda ni sangat besar. Bahkan yang Allah perintah ni siapa ni? Siapa yang Allah perintah bila nak baca Quran kena baca auzubillah? Allah perintah pada siapa ni? Subhanallah. Orang sehebat Nabi pun Allah kata kamu pun kena baca auzubillah. Kalau orang macam kita, kalau tak baca lagilah. Bahkan mungkin kalau kita baca pun syaitan tak heran. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak tahu kenapa kena berlindung daripada syaitan bila nak baca Quran. Kita tahu apa sebab. Bila kita tahu sebab, syaitan pun bacalah auzubillah 10 kali, tak kisah. Jadi kita kena tahu kenapa kita kena berlindung daripada syaitan bila nak baca Quran. Kenapa? Quran tu sumber. Apa peranan syaitan? Apa peranan syaitan yang paling asas? Nak menyesatkan manusia. Apa lawan sesat? Hidayat. Apa punca manusia dapat hidayat? Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Quran adalah petunjuk kepada manusia. Bila manusia faham Quran, dia dapat hidayat. Maka kerja syaitan terbantu. Bila manusia mula faham Quran, mula dapat hidayat, kerja syaitan habis. Dia dah bela, tak boleh buat apa dah. Sebab kerja dia nak bagi manusia tak dapat hidayat. Tapi bila manusia mula nak faham Al-Quran, dia dah mula dapat hidayat, syaitan dah mula sangat sukar untuk menyesatkan manusia. Maka, sebab itu daripada awal lagi syaitan hasut manusia supaya awal-awal lagi jangan bacalah. Kan? Berjaya tak? Berapa ramai yang orang Islam tak baca Quran? Berapa peratus yang tak baca Quran? Tak pernah buat bancian. Dan sebenarnya kita boleh buat bancian dalam rumah, kan? Dalam rumah katalah ada 10 orang. Berapa orang yang baca setiap hari? Atau kita boleh buat anggaran. Kalau satu rumah yang baca setiap hari, seorang pun tak ada. Yang baca sekali seminggu, ramai. Itu pun yang umur 50 tahun ke atas. Yang budak-budak remaja tak baca kan? Lepas tu satu taman, mungkin berapa? 10% yang baca kan? Jadi yang 90% tak baca, syaitan kacau tak? Tak, syaitan tak kacau. Jangan risau. Yang tu syaitan tak kacau. Sebab memang ada ahli kelab syaitan.
Yang syaitan nak kacau ni apa dia? Ni, bila nak baca ni. Bila nak baca, syaitan dah takut dah. Baca, kalau faham habis. Maka syaitan akan pastikan kalau kita baca, tujuan apa? Nak khatam. Bila tujuan nak khatam, tak akan faham. Okey. Syaitan bagi laluan. Bila tujuan baca nak hafal, syaitan bagi laluan. Sebab bila baca nak khatam, dia tak akan faham. Bila tak akan faham, dia tak akan dapat hidayat. Bila baca nak pahala, dia tak akan faham. Bila dia tak faham, dia tak akan dapat hidayat. Syaitan tak risau. Yang syaitan risau apa dia? Bila Quran tu dijadikan sebagai tibyan, lepas tu sebagai hudan, sebagai rahmat. Yang Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Yunus ayat 57. Fungsi Al-Quran. Cuba tengok fungsi Al-Quran. Surah Yunus. Okey. Ayat ni biasa kita tadabbur ni. Allah kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang pada kamu mau'izah. Mau'izah. Apa dia mau'izah ni? Quran lah. Tapi Allah tak sebut Quran, Allah guna perkataan mau'izah. Allah nak bagi kita faham Quran tu ada apa? Peringatan. Dan Allah nak bagi kita lagi sedar peringatan dalam Quran tu daripada siapa? Daripada pencipta kamu. Jadi kalau kamu terima surat daripada bapa pun, kamu bagi perhatian, baca dan faham. Kalau dapat surat daripada bos ke, daripada pemimpin ke, kamu bagi perhatian, kamu baca dan faham. Ini daripada Rabbikum. Tak nak faham. Yang kedua, fungsi Al-Quran syifa. Quran ni menyembuh semua penyakit-penyakit dalam hati. Semua masalah manusia bermula daripada hati. Dan syaitan tahu yang akan merawat semua masalah manusia ialah bila hati manusia dirawat. Dan syaitan juga tahu obat yang paling berkesan untuk merawat hati manusia ialah Quran. Bila manusia faham Quran sebagai mau'izah, maka hati manusia akan terawat. Ada baca berita tak hari ni? Tak ada. Seorang tak baca, seorang anak bunuh bapa. Sebab bapa dia asyik tegur dia kan. Ada seorang budak lelaki umur 17 tahun. Dia bunuh kawan dia, jiran dia setaman, umur 21 tahun, sebab kacau makwa dia yang berumur 20 tahun. Umur 17 tahun bunuh kawan dia, jiran, umur 21, sebab kacau makwa dia. Padahal banyak tak makwa lain? Banyak kan? Kenapa duk bergaduh pasal tu kan? Betul tak? Kamu nak ambil lah banyak lagi kan? Di KL banyak, di Cokit banyak. Sebab apa dia bunuh tu? Kenapa dia bunuh? Ni, 5 fisudur, penyakit kan? Kenapa penyakit hati dia tak terawat? Sebab dia tak baca Quran. Kenapa dia tak baca Quran? Sebab dia dihalang oleh syaitan. Okey. Kemudian setelah Quran merawat penyakit, segala penyakit hati, ketika itu Quran akan menjadi petunjuk. Dan setelah Quran menjadi petunjuk, Quran akan memberi rahmat. Hidup manusia bahagia bila sentiasa dirahmati Allah. Yang punca celaka ni jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah sebab jauh daripada Al-Quran. Kalau baca pun Quran bukan sebagai mau'izah, bukan sebagai syifa. Jadi yang syaitan tak nak apa dah? Bila orang baca, akhirnya dia dapat tahu Quran adalah mau'izah. Dan akhirnya Quran merawat segala penyakit hatinya.
dengki, dendam, busuk hati, cemburu. Dan syaitan tak nak Quran menjadi hudan wa rahmah. Maka syaitan akan pastikan dengan berbagai-bagai cara lah. Maka Allah pun bagi kaedah macam mana nak elak daripada tipu daya syaitan tu, supaya kita betul-betul dapat syifa, dapat rahmat, dapat hudan daripada Quran. Caranya ialah dengan baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tapi saya nak tanya, ramai tak yang baca Quran dalam keadaan tak faham tapi sentiasa dia baca A'udzubillah? Ramai. Jadi berjaya tak dia menghalau syaitan daripada menipunya dengan dia baca A'udzubillah? Tak. Kenapa? Sedangkan dia ikut perintah Allah. Sebab dia tak faham. Kenapa kena baca A'udzubillah? Orang baca, dia baca kan. Soalan, kenapa Allah suruh baca A'udzubillah bila nak baca Quran? Kenapa tak cukup dengan baca Bismillah? Kan? Bila kita kena baca Bismillah bila nak baca Quran? Permulaan ayat ke permulaan surah? Permulaan surah kan? Bila nak baca tengah-tengah tak payah baca Bismillah, baca A'udzubillah kan? Jadi kenapa Allah tak perintah baca Bismillah? Bismillah di awal nak mula apa-apa. Nak mula apa-apa? Nak mula buat apa-apa, kena baca Bismillah. Ya, kenapa Allah tak suruh mula awal-awal lagi A'udzubillah? Ada tak ayat perintah bila nak baca Quran kena baca Bismillah? Ada? Tak ada? Tapi ini ada ni. Ayat khusus dan perintah wajib. Fasta'iz. Okey, ini jawapan ulama. Dia kata bila biasa kita baca Quran, kita mula baca Bismillah pertama bila di awal surah. Yang kedua, bila kita nak keberkatan Al-Quran, kita mulalah dengan Bismillah. Sebab tu Nabi kata, apa-apa amalan yang tidak dimulai dengan Bismillah fahuwa aqta', maka dia macam terputus daripada rahmat Allah ataupun daripada keberkatan. Apa amalan yang tak dimulai dengan Bismillah, dia terputus daripada rahmat ataupun keberkatan Allah. Okey? Tapi ulama kata Quran ni memang dah rahmat, Quran ni memang dah berkat, tak perlu baca Bismillah. Isu yang paling besar apa dia? Iaitu berlindung daripada tipu daya syaitan supaya kamu tak dapat rahmat, kamu tak dapat berkat Al-Quran. Boleh faham? Sebab Quran itu sendiri adalah rahmat, Quran sendiri adalah berkat. Jadi Bismillah dibanding dengan A'udzubillah, A'udzubillah lebih penting. Sebab yang syaitan nak kacau apa dia? Apa dia? Supaya kita tak faham. Bila syaitan nak kacau supaya kita tak faham, kena berlindung daripada syaitan, bukan baca Bismillah. Kita baca Bismillah bukan berlindung dengan syaitan. Berlindung dengan syaitan ialah A'udzubillah. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada syaitan. Kenapa kita berlindung dengan Allah? Kita dengan syaitan mana lebih kuat? Kita? Syaitan lebih kuat kan? Tak, kita dengan syaitan siapa lebih kuat? Ikut iman. Ada tak ayat yang mengatakan tipu daya syaitan ni adalah lemah? Ada? Ada. Surah apa? Surah An-Nisa kan? Cuba buka surah An-Nisa. Ayat berapa? Tak, satu lagi yang berapa? 40. 46 ke apa? ...76. Surah An-Nisa ayat 76. Okey.
Okay, cuba terjemah. Allazina amanu. Orang-orang yang beriman. Yuqatiluna. Mereka berperang fi sabilillah. Pada jalan Allah. Iaitu mereka berperang untuk menegakkan agama Allah. Bukan bangsa, bukan negara. Wallazina kafaru. Adapun orang-orang kafir. Yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang kafir pula, beza dia berperang pada jalan taghut untuk menegakkan kezaliman, kejahatan. Maka Allah kata faqatilu, maka perangilah awliya syaitan, penolong-penolong syaitan, sama ada orang kafir ke munafik. Kemudian Allah kata inna kaidash syaitan, sesungguhnya kaidah tipu daya syaitan kana dha'ifa, adalah dhaif, lemah. Kita biasa dengar hadis dhaif kan. Ini syaitan dhaif. Okey. Kalau Allah kata syaitan lemah, jadi kita orang beriman sepatut lebih kuat kan? Kalau kita dah kuat, kenapa perlu berlindung kepada Allah bila nak berdepan dengan syaitan? Sebab tak nampak. Oh, jadi kalau nampak tak payah berlindung dengan Allah lah. Oh, terror. Dia bila syaitan lemah tapi dia boleh kalahkan kita, makna apa tu? Kita lagi lemah. Dan Allah tahu. Allah tahu kita ni memang iman kita pun tak adalah kuat sangat. Lepas tu yang tak kuat pun kadang-kadang surut. Dan cukup mudah untuk ditipu oleh. Jadi kalau Nabi pun Allah kata apa? Qul a'udzu birabbin nas. Allah perintah pada Nabi, wahai Muhammad, katalah a'udzu, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Jadi orang sahabat Nabi pun kena berlindung dengan Allah. Maka orang macam kita lagi kena berlindung dengan Allah daripada syaitan. Okey. Cuba kita tengok huraian yang panjang tu. Apa sebab kenapa kena berlindung daripada syaitan ketika nak baca Quran? Okey. Ini tafsir daripada Syekh Sa'di rahimahullah. Cuba kita terjemah. Qala Allah Ta'ala, dia mentafsirkan ayat yang kita sedang tadabbur. Wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Huraian ni apa dah? Cuba terjemah. Fa iza, maka apabila aradal abdu, seorang hamba tu arada nak al-qiraah, membaca li kitabillah. Bila seseorang hamba nak baca kitab Allah, iaitu Al-Quran, yang mana Quran tu ialah huwa asyraful kutub. Quran adalah kitab yang paling mulia, wa ajalluha, dan yang paling agung. Dan dalam Quran salahul qulub, dalam Quran ada pembaikan hati. Dan wal ulumul kasirah, dalam Quran ada ilmu-ilmu yang banyak, ilmu orang dulu, ilmu orang sekarang, ilmu dunia, ilmu akhirat, banyak ilmu. Maka ketika itu fa inna syaitan ahrasu, paling jaga, paling tamak untuk ma yakunu 'alal 'abdi, ketika setiap hamba inda syuru'ihi, ketika nak mula fil umuril fadilah, dalam perkara-perkara yang baik. Mana syaitan sangat-sangat bagi perhatian dan sangat berusaha untuk halang manusia bila manusia mula nak buat dalam perkara-perkara yang baik. Maka fayas'a, lalu syaitan berusaha fi sarfi, dalam memalingkan manusia. Bila manusia nak baca Quran yang banyak kebaikan, syaitan akan usaha untuk memalingkan manusia an maqasidha, daripada tujuan Al-Quran diturunkan. Wa ma'aniha, dan daripada memahami makna-makna Al-Quran.
Fattariq. Jalan selamat apa dah? Supaya kita tak tertipu dengan syaitan. Baca nak khatam, baca nak pahala, baca nak berhenti, tak nak tengok makna. Cara apa dia? Cara terbaik untuk mengelak daripada tipu daya syaitan. Fattariq, jalan ila salamah. Jalan supaya selamat daripada kejahatan syaitan ialah al-iltija'u ila Allah, bergantung kepada Allah. Wal isti'azah, dan minta berlindung dengan Allah min syarrihi, daripada kejahatan syaitan. Minta berlindung. Kejahatan syaitan yang paling jahat ialah memastikan manusia tak faham Al-Quran. Kemudian fayaqulul qari, maka pembaca Al-Quran kena baca apa? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Dalam keadaan apa? Mutadabbiran. Dalam keadaan mutadabbiran apa dah? Dia baca dan mentadabbur, menghayati. Li maknaha, bagi maknaha, dan mu'tamidan. Dalam keadaan masa dia membaca, mu'tamidan, bergantung hatinya kepada Allah. Fi sarfi, daripada mengelak dia dipalingkan oleh syaitan. Mana baca tu kena faham dan kena fokus dan kena bergantung pada Allah supaya syaitan tak kacau. Liyakuna syaitan, supaya apa? Bila dia berlindung dengan Allah, maka syaitan akan menjadi ba'idan, jauh, an qalbil mar'i, daripada hati seseorang yang sedang membaca. Wahwa yatlu kitab Allah, dalam keadaan dia sedang membaca kitab Allah, hatta, sehingga yahsula, dia menghasilkan baginya bizalika tadabbur Al-Quran, supaya akhirnya dia dapat hasil tadabbur Al-Quran. Boleh faham? Wa tafahum ma'anihi, dan supaya dia faham makna-maknanya. Wal intifa'u bihi, dan supaya dia dapat manfaat daripada ayat-ayat yang dia baca. Falihaza, maka oleh kerana inilah disyarakkan taqdimu, memulakan isti'azah, memulakan baca auzubillah sebelum nak baca Al-Quran, sama ada dalam solat ataupun kharijis solat, di luar solat. Bila dalam solat kita nak mula baca Fatihah, kita baca tak auzubillah? Ya. Boleh faham? Nampak tak? Jadi sekarang, tadi kita buat bancian yang baca Quran berapa peratus? 10%. Okey, 10% ni berapa orang yang faham? Berapa peratus? Ha? 3%. Yang 3% ni yang faham dan betul-betul amal. 1% lah. 1 lah. 2 tu tinggi sangat. Yang dah betul-betul faham dan amal, sampaikan macam jin. Berapa peratus pula? Ha? 0.05%. Berjaya tak perancangan syaitan? Ya. Orang Islam gembira, syaitan lagi melompat. Betul kan? Sibuk duk bergaduh, sibuk duk belajar macam-macam, Quran tak belajar. Quran tak faham, kan? Sebab itulah kenapa syaitan takut sangat ni bila manusia mula nak faham. Macam kita belajar semalam lah. Semalam ke hari pagi Isnin, apa orang kafir buat? Pertama, orang kafir pastikan jangan orang ada dengar dan faham Quran. Kalau ada orang nak dengar juga, dia akan buat. Itu zaman jahiliah, zaman Nabi. Dia buat kacau tu, dia buat bisi dan menjerit. Tapi sekarang mana ada orang kafir menjerit? Caranya berbeza. Dengan apa? Yang menyebabkan ramai orang tak ada masa nak baca Quran. TV, handphone, game, kan? Itu adalah bentuk lagha yang dirancang oleh orang kafir dan syaitan, supaya orang tak terfikir pun nak baca Quran dan tak rasa bersalah pun. Kenapa? Yang tak baca Quran tak rasa bersalah, yang baca tak faham pun tak rasa bersalah. Kenapa?
Sebab ramai sangat macam tu, takkan bersalah kok. Boleh faham? Itu cara berfikir salah. No, ramai lagi tak baca. Aku baca, takkan salah kok. Lepas tu yang baca pula, bukan aku seorang tak faham. 99% tak faham. Takkan yang 90% salah. Betul? Cara berfikir salah. Itu semua cara syaitan menghasut dengan cara apa? Tahu tak senjata utama syaitan? Siapa tahu? Kalau tak tahu memang kena tipu setiap saat. Apa senjata utama syaitan? Apa dia, Dek? M16 ke? Jet ke apa? Dihiaskan supaya nampak baik. Dihiaskan? Supaya nampak baik. Okey, itu salah satu perancangan dia. Tapi ada satu taktik dia. Yang cara ni, dia dapat tipu Nabi Adam. Dekat. Hidup. Kita baca dalam surah ni, tak tahulah. Saya ingat dah mungkin beribu kali dah baca surah ni. Tapi kita tak perasan cara perancangan syaitan yang licik. Allazi yuwaswisu. Senjata syaitan ialah sentiasa membisik dalam hati manusia. Dibisik. Alah, takkan kamu salah kok. Bisik-bisikan tu. Yang tak baca lagi ramai tu. Kamu baca ni, okey, bisikan. Lepas tu bila orang kata kena faham, yang baca semua tak faham pun, takkan semua salah. Baca Quran salah ke? Bisikan tu. Lepas tu bila nak mula faham, ni bukan taraf kita ni. Sebab kita orang awam. Yang boleh faham Quran ni adalah orang yang ulama, wali-wali yang serban dia, yang mimpi-mimpi apa semua kan. Orang kita baca kitab-kitab kuning je. Bisikan. Cuba buka surah Taha. Tengok senjata syaitan. Dia tipu siapa ni? Ni bukan pakcik Adam ni, Nabi Adam. Waswasa. Lalu waswas apa dia? Waswaslah. Dia membisikkan. Ilaihi kepadanya, kepada Adam. Telah membisik kepadanya, kepada Adam, syaitan. Jadi senjata syaitan, bisik. Waswas. Apa dia kata? Qala ya Adam, wahai Adam. Hal adulluka? Tengok bahasa syaitan ni. Nak tak? Soalan dia tu. Nak tak aku nak bagi tahu? Nak tak aku tunjuk pada engkau ala syajaratil khuldi? Pokok khuldi tu apa makna? Khuldi tu kekal, khalidina fiha. Jadi pokok tu bukan nama pokok khuldi. Pokok tu khuldi ialah bahasa yang digunakan oleh syaitan untuk membayangkan kalau Adam, dia manusia ni, bila dia masuk tempat nikmat, seronok, apa nikmat seterusnya dia nak? Kekal. Betul kan? Maka Adam nak kekal. Maka syaitan pun masuk jarum tu. Jarum apa dia? Kalau kamu buat ni, kamu kekal. Apa dia? Makan pokok. Makan buah daripada pokok ni. Buah yang mana ni? Yang Tuhan larang tu. Tuhan kata masuk syurga. Lepas tu makan, semua boleh makan. Semua pokok. Cuma satu pokok je. Tengok manusia kan. Yang boleh makan banyak. Yang dia makan yang mana? Yang dilarang kan? Itu perangai manusia. Jadi nak tak aku tunjuk pada kamu satu pokok, kalau kamu makan, kamu kekal. Dan kamu akan jadi wa mulkin la yabla. Raja yang, ataupun kerajaan yang tidak akan binasa. Maka syaitan pun terlupa. Terlupa apa? Perintah Allah. Sebab apa? Bisikan syaitan. Bila syaitan kata kekal tu, bunyi kekal tu, lupa perintah Allah. Okey. Kita tengok ayat apa ni? Surah apa? Al-Hijr.
Okey. Adakah semua syaitan akan berjaya menipu manusia? Tak. Ada terkecuali. Walaupun syaitan bersumpah depan Allah, dia akan sesatkan semua manusia. Tapi syaitan juga mengaku depan Tuhan, kecuali ada sejenis manusia yang aku tak mampu menipunya. Siapa ni? Cuba kita tengok je ni. Qala Rabbi. Dia berkata, Rabbi, wahai. Mana jahat-jahat syaitan dia mengaku tak Allah tu Tuhan dia. Mana lebih jahat, syaitan ke Fir'aun? Fir'aun, tapi dua-dua masuk neraka. Dengan sebab aghwaytani, dengan sebab engkau telah sesatkan aku. Mana syaitan salahkan siapa ni? Pengajarannya apa? Kalau suka salahkan orang lain, dia adalah keturunan mung lah ni. Itu syaitan tu. Maka dia bersumpah depan Allah, dengan sebab engkau sesatkan aku nak balas dendam. Pandai-pandai sesatkan aku. La'uzayyinanna. Aku akan hiaskan lahum kepada manusia fil ardi, di atas muka bumi. Satu, step pertama, hias. Senjatanya was-was. Kemudian lepas dihiaskan nampak cantik, step kedua, wala'ughwiyannahum, mula aku sesatkan mereka. Jadi syaitan tak akan sesatkan terus. Dia hiaskan benda yang salah nampak betul, macam benda bid'ah kan. Dan dia kata apa? Aku akan sesat berapa orang ni? Gedeber dia bukan nak sesat 10 orang. Dia tak kata aku akan sesatkan ikut kemampuan aku. Tak. Aku akan sesatkan semua sekali. Kita tahu tak, iblis ni dia kata nak sesatkan semua. Umur dia panjang tak? Kan semua kan, kalau nak sesatkan semua, umur dia kena panjang sampai kiamat lah kan. Umur dia panjang tak? Panjang. Sampai bila umur dia? Kenapa dia dapat umur panjang tu? Dia minta pada Allah kan. Tapi sebenarnya dia minta pada Allah umur dia dipanjangkan sampai bila? Ila yaumi yub'atsun. Ila fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umur aku sampai hari dibangkitkan. Faham tak? Beza tak hari kiamat dengan hari dibangkitkan? Apa beza? Jadi syaitan ni, dia kata dia nak sesatkan manusia, tapi dia minta panjang umur sampai, kalau hari dibangkitkan, manusia dah ada lagi ke dah semua mati? Kalau dah mati, apa fungsi dia? Boleh faham soalan? Dia nak sesatkan manusia, tapi dia minta umur panjang sampai dibangkitkan. Masa tu manusia semua dah mati. Nak sesatkan siapa lagi? Tak apa, sabarlah. Mati dulu kan. Tengok ahli tafsir kata apa? Kenapa syaitan minta sampai hari dibangkitkan, sedangkan manusia semua dah mati? Sebab syaitan sebenar nak mengelak daripada mati. Dia tak nak mati. Boleh faham? Tapi Allah makbul tak doa dia? Tak, Allah kata ila waqti al-ma'lum. Allah panjangkan umur sampai waktu telah ditetapkan. Kata ahli tafsir, iaitu ketika saat semua dah mati. Syaitan pun dimatikan. Dia Allah makbulkan panjang umur, tapi bukan sampai hari dibangkitkan. Jadi syaitan minta doa, terus Allah makbulkan. Walaupun tujuan syaitan tu niat baik ke buruk. Kenapa Allah makbulkan? Dia kata aku nak sesatkan semua sekali dan minta panjang umur. Allah makbulkan. Kenapa Allah makbulkan? Kan menyusahkan kita. Susah tak dengan syaitan ni? Susahlah nak bangun subuh, susah. Nak zikir pagi, susah. Nak kena mujahadah setiap waktu.
Ujian kepada manusia. Betul. Allah sengaja makbulkan doa iblis sebab Allah nak uji manusia. Dengan ujian tu Allah tahulah siapa yang benar, siapa yang berpura-pura, siapa yang munafik. Itu hikmahnya. Okey. Dan dengan sebab ada iblis kita, manusia boleh menjadi manusia hebat. Betul kan? Kalau tak ada iblis, kita jadi mungkin orang biasa-biasa je. Iman kita pun biasa-biasa sebab tak ada cabaran. Jadi berterima kasihlah pada syaitan. Okey. Adakah semua syaitan akan dapat sesatkan? Tak. Illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba engkau yang betul mukhlasin. Dia dalam surah Al-Bajinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Yani mukhlasin apa beza? Dalam surah Al-Bajinah, mukhlisin, lam baris bawah. Yani jadi beza dia apa dah? Baris. Tapi bahasa Arab ni bila beza baris, makna dia mesti berbeza. Apa beza dia dari segi makna? Yang mana kena buat? Yang mana satu kena buat? Si bawah. Isim maf'ul. Yang bawah? Isim fa'il. Ini betul-betul tahu ke tembak ni? Betul jawapan betul. Okey, betul. Yang atas ni dia panggil isim maf'ul. Kita tak belajar lagi. Jadi tak payah pening lah. Isim maf'ul. Makna dia pada yang disucikan oleh Allah. Yang dipilih dan disucikan oleh Allah. Yang bawah ni mukhlisin, orang yang ikhlas. Orang tu berusaha untuk mengikhlaskan diri. Jadi lebih kurang macam ni. Ulama kata, siapa yang berusaha untuk betul-betul ikhlas, Allah akan mengikhlaskannya. Boleh faham? Jadi ada satu jenis golongan manusia yang syaitan buat macam mana pun dia tak akan tergoda. Siapa? Orang yang ikhlas. Kita ingat tak tiga golongan yang terperangkap dalam gua kan? Betul kan? Apa kelebihan dia? Sehingga dia berdoa pada Allah, Allah makbulkan, Allah buka pintu gua. Ikhlas. Tiga-tiga ibadat tu adalah ikhlas kerana Allah. Kat dunia Allah dah bagi kelebihannya. Jadi boleh tak kita kata, siapa yang kena tipu kat syaitan setiap pagi? Subuh bangun lambat, solat sunat tak sempat, baca Quran tak sempat, kena tipu kan? Betul? Setuju tak? Setuju kan? Siapa yang suka buka handphone berjam-jam, kena tipu kat syaitan? Setuju? Kalau tak setuju, bagi dalil. Okey. Boleh tak kita kata orang-orang ni tak ikhlas? Boleh? Dalilnya? Ayat ni. Siapa yang kena tipu, cek. Amalan dia ikhlas tak? Dia bekerja kerana apa? Bangun pagi sampai malam, dia buat kerja kerana apa? Kalau bukan kerana Allah, memang cukup mudah ditipu oleh syaitan. Pergi kerja pagi, pergi belajar, pergi ziarah, pergi mana-mana melancong. Dia buat kerana apa? Kalau bukan kerana Allah, jangan peliklah hari itu dia terlupa nak baca Quran. Hari itu dia terlupa nak solat sunatkan. Hari itu terlupa nak baca macam-macam doa. Sebab tak ikhlas. Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian Allah beritahu dalam mengelak daripada tipu daya syaitan ni, manusia terbagi pada dua golongan. Golongan pertama, innahu, sesungguhnya dia ni siapa? Syaitan. Laisa, tidak ada, lahu,
Tidak ada lahu baginya, bagi syaitan. Sesungguhnya ia tidak ada bagi syaitan itu sultan. Apa makna sultan? Kuasa. Ala, ke atas allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Wa ala rabbihim, dan ke atas rabbihim, pencipta mereka, yatawakkalun, mereka sentiasa bertawakal. Apa makna tawakal? Apa makna berserah pada Allah? Tengok Allah dahulukan ala rabbihim. Kalau ikut susunan bahasa Arab, yatawakkaluna ala rabbihim kat belakang. Susunan ayat biasa, mereka berserah kepada Tuhan. Tapi bila didahulukan kepada Tuhan mereka berserah, makna apa? Kalau ala rabbihim di belakang, makna mungkin dia syirik pada Allah. Sekejap serah pada Allah, sekejap serah pada orang ataupun tenaga dia. Tapi bila ala rabbihim di awal, hanya kepada Tuhan saja, 100% dia berserah diri. Okey, apa makna berserah diri ni? Iaitu dia serah kepada Allah, yang kerana Allah sahaja yang boleh memberi apa saja kebaikan, dan Allah sahaja yang boleh menolak apa saja mudarat. 100%. Dan bukti orang tu tawakal pada Allah apa dia? Bukti orang tu tawakal pada Allah. Dia mesti tenang. Apa saja berlaku, apa saja Allah takdirkan, mesti tenang. Kenapa? Sebab dia berserah pada Tuhan yang maha hebat. Kita kalau ada polis, 4-5 orang polis sebelah kita kan, dengan senjata yang canggih, tenang tak kita? Tak tenang. Tak tenang. Tenanglah. Katalah orang jahat nak pukul kita kan, tapi ada polis kawal kita, kita lebih tenang tak? Kalau dengan polis kita tenang, takkanlah Allah bersama kita tak tenang. Bila kita tak tenang, itulah tanda kita tak serah 100% kepada Allah. Sebab tu ada rasa, boleh ke tak? Boleh ke tak? Keyakinan kita kepada Allah tak 100%. Okey. Bagaimana Nabi Yunus AS duduk dalam perut ikan? Tenang tak? Dalam keadaan gelap, tak tahu apa di luar, dan orang pun tak tahu dia duduk kat mana, tapi dia tenang tak? Kenapa dia tenang? Sebab dia serah pada Allah. Apa bukti dia tenang? Dia boleh berzikir. Orang kalau tak tenang, tak boleh berzikir, betul kan? Sebab kita kadang-kadang tenang pun tak berzikir. Terlupa berzikir. Nampak macam tenang je. Kalau kita duduk dalam perut ikan gelap, tak tahu apa, boleh tak zikir? Zikir pagi dan zikir petang. Terlupa habis zikir. Okey. Jadi tawakal ni kita yakin Allah saja yang boleh memberi apa saja manfaat dan menolak segala mudarat. Okey. Jadi di sini Allah kata syaitan tak ada kuasa, tak boleh buat apa-apa pada siapa? Orang yang ada dua sifat. Satu, beriman. Yang kedua, kalau digabung dengan tadi apa ya? Ikhlas. Ikhlas benar termasuk dalam beriman. Syaitan tak boleh buat apa. Ada contoh tak orang ni syaitan bukan setakat tak boleh buat apa, tapi nampak orang ni syaitan lari. Siapa? Umar. Kenapa syaitan lari daripada Umar? Adakah Umar hafaz Quran 13 juzuk? Tak ada. Kenapa syaitan lari daripada Umar?
Tawakal dia tinggi dan dia beriman dan dia ikhlas. Yang paling asas apa dia? Dia beramal dengan Al-Quran. Okey, golongan kedua dengan syaitan, innama, sesungguhnya sultanuhu, kuasanya, iaitu kuasa syaitan, sesungguhnya hanyalah kuasanya, kuasa syaitan ialah ke atas orang-orang yang yatawallau, mereka menjadikannya, iaitu menjadikan syaitan sebagai wali. Wali ni pemimpin, penasihat. Kita pernah tak jadikan syaitan sebagai penasihat kita? Pernah tak? Masa shopping. Siapa penasihat kita? Walau nak beli satu barang kan, tengok-tengok beli berapa? 3 kan. Sebab apa? Syaitan bisik, saya ni sekali setahun je. Okey, wallazina, dan orang-orang yang mereka bihi, dengannya, musyrikun, mensyirikkan Allah. Okey, kalau tadi syaitan tak ada kuasa kepada orang beriman dan tawakal pada Allah. Sekarang golongan kedua, syaitan boleh menguasai dan menipu mereka. Siapa ni? Satu, orang yang menjadikan syaitan sebagai wali, pemimpin. Apa nafsu cakap dia ikut. Yang kedua, orang yang mensyirikkan Allah. Jadi siapa-siapa yang ada unsur syirik dalam ibadat dia, dalam hidup dia, ni cukup mudah ditipu oleh syaitan. Okey. Cuba buka surah-surah ni. Yang belum buka lah. Ada banyak kan? Okey, surah Fatir. Jadi kita dah sebut tadi, syaitan sangat tak suka manusia mula faham Al-Quran. Kenapa? Sebab bercanggah dengan peranan syaitan. Syaitan nak sesatkan manusia. Tapi manusia bila mula faham Al-Quran, dia dapat hidayat. Dan syaitan tujuan yang akhirnya apa dia? Akhir sekali, masuk neraka. Dan kita tahu tak, apa yang boleh selamatkan manusia daripada neraka? Al-Quran. Kan ada satu hadis Nabi kata, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, iaitu dia baca, dia faham, dia ikut je perintah Al-Quran, maka Quran akan bawa dia, pimpin dia sampai ke syurga. Tapi siapa yang jadikan Al-Quran di belakangnya, dia mungkin tak baca ataupun baca tapi tak faham, maka Quran akan heret dia masuk ke neraka dengan bantuan syaitan. Tengok apa matlamat akhir syaitan. Allah kata, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kamu adalah musuh. Allah beritahu syaitan tu musuh. Maka fattakhizuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan tu betul-betul musuh. Kenapa? Kenapa Allah pesan pada kita yang kita sebenarnya dah tahu pun? Semua kita tahu syaitan adalah musuh. Tapi Allah pesan lagi, syaitan tu musuh, maka jadilah dia betul-betul musuh. Kenapa? Sebab realitinya kebanyakan manusia tak jadikan syaitan musuh. Sebaliknya menjadikan syaitan apa dia? Qarin. Apa makna qarin?
Daripada musuh paling jahat tiba-tiba menjadi qarin, kawan baik. Teman setia anda. Siapa? Bukan TV3, syaitan. Bila tu syaitan daripada musuh akan jadi kawan baik, qarin? Bila tu? Siapa boleh sebut? Bila dan apa dalilnya? Wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Allah kata siapa berpaling daripada mengingatkan Allah, daripada berzikir pada Allah, daripada menghayati Al-Quran, dia berpaling, maka Allah kata kami hantar kepadanya seekor syaitan, sehingga daripada musuh syaitan itu menjadi qarin, kawan baik dia. Di mana ada dia, di situ ada syaitan. Okey. Jadi Allah kata, Allah beritahu apa matlamat akhir syaitan. Innama, sesungguhnya hanyalah yad'u. Syaitan ni kerja dia apa dah? Syaitan yad'u ni apa? Berdakwah lah. Syaitan berdakwah tak? Berdakwah. Okey, waktu syaitan berdakwah bila? Office hour ke apa? 24 jam kan? Ni, yad'u. Fi'il apa ni? Fi'il apa ni? Menunjukkan apa? Syaitan sentiasa berdakwah. Kita pula, syaitan dia sesat, mengajak orang pada sesat, tapi dakwah dia 24 jam. Kita di pihak yang benar, tapi dakwah kita berapa jam setiap hari? Berapa jam, Dek? Mengajak hizbahu. Sentiasa syaitan berdakwah, mengajak partinya. Kumpulan dia lah. Ada tak kat dunia ni parti syaitan? Ada? Nama apa parti tu? Sebenarnya kata ada, parti apa nama tu? Satanis. Apa tu? Tak ada satu di Lebanon orang kata apa? Hizbullah kan? Tapi ada orang kata bukan Hizbullah, itu Hizbul Syaitan. Sebab dia Syiah. Okey, syaitan ni sentiasa mengajak kumpulan dia untuk apa? Matlamat akhir. Liyakunu, supaya semua mereka itu min ashabis sa'ir. Menjadi jadi satu cara je nak pastikan manusia jadi ahli neraka, iaitu jangan faham Al-Quran. Cukup. Okey, ada satu lagi. Cuba. Okey. Ini kerja syaitan yang sekarang diambil alih oleh manusia, bahkan diambil alih oleh orang Islam. Jadi ramai orang Islam sekarang buat kerja syaitan. Saya tak tahu, mungkin syaitan sekarang banyak rehat kot, banyak cuti. Sebab dia sab pada manusia. Innama, sesungguhnya hanyalah yuridu syaitan. Syaitan nak, sentiasa nak ayyuki'a, agar menimbulkan bainakum, di antara kamu, al-adawah, permusuhan. Satu, wal baghdha, dan benci membenci. Jadi sekarang berlaku tak permusuhan sesama Islam, benci membenci? Berlaku. Perpecahan berlaku tak? Sebab itulah kalau kita tanya apa puncanya, kenapa bergaduh sesama Islam? Dulu zaman Nabi, orang Islam dengan non-Muslim bergaduh kan? Tapi sekarang yang bergaduh sesama Islam. Apa puncanya? Tak ikut Al-Quran. Betul kan? Sebab kalau ikut Al-Quran mesti bersatu. Sebab Quran kata apa? Wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kamu dengan tali Allah, iaitu Al-Quran. Lepas tu Allah kata apa? Dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Berpecah belah, bergaduh adalah haram. Dan bukti Quran mengajak umat manusia bersatu ialah
Sebelum datang Quran, orang Arab bergaduh tak? Berpecah, berperang. Orang Madinah bergaduh tak? Berperang berapa puluh tahun, beratus tahun. Aus dan Khazraj. Tapi akhirnya mereka boleh bersatu, berdamai dan berkasih sayang. Sebab apa? Sebab mereka ikut Al-Quran. Nabi ajar Quran setiap hari. Mereka pun ikut Quran. Bersatu. Tiba-tiba sekarang, kita nama Islam, nama pula Ahli Sunnah wal. Tapi saya tengok akhir-akhir ni lagi parah. Kutuk mengutuk, cela mencela kan. Buat live, cela siapa? Ustaz juga. Saya tak faham. Sedekah ini kerja siapa ni? Paling-paling kurang kita jangan menjadi penyumbang kepada pemecah belah. Paling-paling kurang kita jadi pereda kepada perpecahan. Jangan kita membakar lagi api yang dah marakkan. Jangan. Kemudian fil khamri, dengan sebab arak. Jadi dulu antara punca bergaduh, benci membenci, punca dulu apa dah? Arak. Wal maisir dan judi. Sekarang punca berpecah belah apa dah? Ha? Sebab itulah di peringkat awal Allah kata wala taqrabus solat. Jangan kamu dekati solat. Masa tu solat wajib, tapi Allah kata jangan dekati solat. Sebab apa? Wa antum dalam keadaan kamu mabuk. Masa tu arak tak diharamkan. Jadi sahabat minum arak pergi solat. Bila minum arak, lepas tu solat, apa jadi? Mereka tak faham. Maka turun ayat, jangan solat dalam keadaan mabuk. Sehinggalah kamu faham. Jadi dulu dilarang solat sebab mabuk kerana minum arak. Sekarang dulu mabuk, minum arak sampai tak faham apa dia baca. Betul? Sekarang ramai tak faham apa yang dia baca dalam solat. Sebab minum arak ke sebab apa? Tak faham Al-Quran. Dulu bergaduh sebab arak. Sekarang bergaduh sebab apa? Tak faham Al-Quran. Sama. Saya cukup yakin kalau semua ajar Al-Quran, semua ikut Al-Quran, kalau tak bersatu pun paling-paling kurang kita akan dapat mengurangkan pergaduhan, kan? Bergaduh-bergaduh dakwah tak jalan, betul kan? Ramai yang jahil mati dalam kejahilan. Sebab apa? Gajah dengan pelanduk gaduh. Gajah dengan apa? Gajah dengan gajah bergaduh. Oh, gajah dengan gajah bergaduh. Lepas tu yang terkepitnya Pelanduk yang tersepit. pelanduk tersepit. Saya tak hafal pepatah tu. Okey. Dan kerja syaitan juga apa dah? Wa yasuddakum. Nak menghalang kamu daripada zikrillah. Jaya tak? Jaya. Wa anis salah, dan menghalang kamu daripada solat. Berjaya. Berapa juta orang Islam tak solat. Fahal antum muntahun. Bila lagi kamu nak berhenti? Okey. Boleh? Cukup. Ada soalan? Ustaz, tadi yang baca Al-Quran tu Ya, okey. Bila turun ayat fasta'iz billah, sahabat tak pernah tanya pun, sunat ke wajib? Itu beza. Cara sahabat terima Al-Quran daripada Nabi dengan cara kita terima agama daripada mulut orang. Apa dia beza? Walaupun sumbernya sama, sama-sama Quran, sama-sama hadis. Sahabat Nabi ni bila dengar apa yang Nabi cakap, Quran ke hadis, terus dia buat tanpa dia soal. Ataupun tanpa dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ni hukum dia wajib ke sunat? Dia tak fikir langsung. Kenapa? Kenapa dia buat? Sebab dia tahu bila Nabi suruh itu bermakna wahyu daripada Allah. Bila Allah suruh pasti baik untuk dia. Kenapa aku nak soal? Betul tak? Dan yang kedua, sebab dia tak soal, sebab dia kenal Allah. Siapa Allah? Allah ni ialah Tuhan yang mencipta dia, Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang wajib disyukuri nikmatnya. Jadi kenapa banyak soal? Okey? Kita pula bila dengar hukum Quran ke hadis, kita suka bertanya, wajib ke sunat? Kalau sunat ni sunat muakkadah ke sunat ghairu muakkadah? Lepas tu kalau makruh pula, makruh tahrim yang dekat pada haram ke dekat pada halal?
Kenapa kita suka soalan macam tu? Sebab kita tak cinta Allah. Kita rasa agama tu satu bebanan. Maka kita akan pilih. Kalau sunat tak apalah. Malas nak buat. Betul? Sebab malas nak buat. Malas. Kenapa malas? Sebab kita tak ditanam akidah cinta Allah, cinta akhirat. Jadi akhirnya kita pilih, kita buat sebab wajib, bukan kerana cinta. Sangat beza dengan sahabat. Okey, jawapan tadi first ta'iz, saya pun tak tahu wajib ke sunat. Buat je. Yang penting apa dia? Tujuan kita minta berlindung apa dia? Jangan pula dia tahu hukum wajib, dia pun baca tapi tak faham juga. 30 tahun baca auzubillah tapi tak faham. Rugilah. Boleh tak buat anjakan paradigma, iaitu mulai hari ini aku baca nak faham. Supaya apa? Aku nak bantai syaitan ni. Celaka 30 tahun dia tipu aku, baca tak faham. Rupa-rupa inilah kerja syaitan. Mulai sekarang aku tak akan biarkan syaitan menipu aku, baca tak faham, baca tak faham. Okey. Saya tak tahulah syaitan sangat marah yang kita belajar malam ni ataupun dia agak-agak macam okey je. Tengoklah apa berlaku selepas ni. Okey, ada soalan? Ada yang tanya macam nak elak talbis iblis. Nak elak talbis iblis. Auzubillah minasyaitanir rajim. Dia satu, kita kena tahu Al-Quran. Syaitan ni paling takut apa dia tadi? Kalau ikut tadi, faham Quran. Jadi nak mengelak talbis iblis apa dia? Bagi banyak lebih masa untuk faham Al-Quran. Kita tak akan ditipu oleh syaitan. Setiap hari baca Quran, setiap hari faham, setiap hari ikut. Macam mana syaitan nak tipu lagi? Ini banyak masa kita kosong, banyak ruang kosong. Jadi cukup mudah untuk ditipu oleh syaitan. Sebab tu saya anjurkan, bila kita dah faham, kita hafal. Bila dah hafal, masa kita akan lebih banyak dengan Al-Quran. Bila masa kita lebih banyak dengan Al-Quran, syaitan susah nak masuk tu. Sebab syaitan suka dua benda ni. Nabi kata dua nikmat yang paling banyak manusia tertipu. Apa dia? Dua nikmat ni paling banyak manusia tertipu ataupun ditipu. Satu, waktu sihat. Bila dia sihat, dia guna kesihatan untuk apa? Untuk dunia, untuk nafsu. Tapi bila sakit kat hospital, barulah cari doa. Satu. Yang kedua, waktu kosong. Al-faragh. Jangan biarkan waktu kita kosong. Sebab bila kosong dia, syaitan masuk. Sembang kosong, main game, buka telefon. Okey? Jadi salah satu cara nak kurangkan waktu kosong kita ialah ayat yang kita tadabbur, kita hafal. Bila dah hafal, kita kena baca banyak kali. Lepas tu kita boleh baca dalam solat. Lepas tu supaya tak lupa, kita ulang lagi. Akhirnya satu hari tu banyak masa kita dengan membaca dan mengulang Al-Quran. Okey, boleh? Ada lagi soalan? Ustaz, syaitan tak boleh dicela, jadi kena baca bismillah. Syaitan tak boleh tak nak cela syaitan boleh. Tapi kalau kita cela syaitan, apa kita dapat? Kita memberi kekuatan pada syaitan. Ada satu hadis, Nabi kata bila seseorang tergelincir ataupun terjatuh, dia pun cela syaitan, celaka syaitan. Maka Nabi kata dengan perkataan kita, dengan ayat kita, menjadikan syaitan lagi kuat. Bahkan Nabi kata kuat dia macam satu rumah yang besar. Tapi bila kita tergelincir, terjatuh, kita baca bismillah. Dengan bismillah, syaitan akan menjadi semakin lemah macam seekor lalat. Maksudnya apa? Syaitan boleh dilemahkan dengan zikrullah. Dan syaitan menjadi kuat, kita duk kutuk dia. Celaka syaitan. Bila kamu nak bertaubat kan? Dia memberi kekuatan pada syaitan. Okey? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى